Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Media merupakan platform yang sangat penting pada zaman sekarang ini kerana ianya berperanan untuk memberikan maklumat dan info kepada masyarakat menggunakan hujung jari sahaja tanpa mengambil masa yang lama. Di Malaysia terdapat 28 juta pengguna sosial media telah direkodkan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu Datuk Seri Muhammad Mantik menyatakan bahawa jumlah statistik itu telah membuktikan bahawa Malaysia mempunyai pengguna sosial media yang aktif. Namun dengan teknologi yang canggih ini telah memberikan cabaran kepada pengguna sosial media untuk sentiasa berhati-hati dan menapis segala maklumat yang diperolehinya. Hal ini kerana terdapat golongan yang tidak bertanggungjawab telah memasukkan berita ini untuk tujuan memperdayakan masyarakat. Perkara ini amat merisaukan lagi apabila berita palsu berkenaan isu semasa seperti politik, kesihatan dan juga penularan wabak penyakit COVID-19. Kita semestinya tidak dinafikan lagi bahawa penyebaran berita palsu ini telah memberikan musibah kepada individu, masyarakat, politik dan juga negara. Walaupun pihak berkuasa dan juga para ulama telah mengambil tindakan yang sepatutnya kepada individu tersebut. Jadi apakah itu berita palsu? Kita kembali ke studio untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Apakah maksud sebenar penyebaran berita palsu? Menurut Kamus Dewan Pustaka pada tahun 2017 menyatakan bahawa penyebaran bermaksud perihal kegiatan dan usaha menyebarkan. Manakala berita bermaksud maklumat mengenai sesuatu kejadian sama ada peristiwa ataupun diri sendiri yang disampaikan secara lisan atau surat dan sebagainya. Maksud lain ialah siaran atau penyampaian berita melalui berita atau radio atau angin khabar yang belum pasti. Palsu pula bermaksud tidak benar. Oleh itu, dalam konteks yang lain pula, menurut Muhammad Zulkifli dan rakan-rakan pada tahun 2020, berita palsu merupakan berita yang tidak benar, fitnah, rekaan termasuklah berita yang benar tapi diubah dengan menambah atau mengurangkan sehingga menjadi tidak benar. Manakala dalam konteks Islam pula, menurut Mokhtar pada tahun 1982 menyatakan bahawa berita palsu merupakan berita yang disebarkan dalam masyarakat yang kesahihannya belum dikenal pasti. Isu semasa penyebaran berita palsu di Malaysia sering dikait-rapatkan dengan COVID-19 iaitu dari segi aspek keadaan semasa, vaksinasi dan juga kesihatan. Isu semasa yang pertama ialah berkenaan seorang remaja berusia 14 tahun di Sabah didakwa meninggal dunia disebabkan oleh dos penggalak pada awal Februari 2022. Namun Jabatan Kesihatan Negeri Sabah telah mengesahkan bahawa punca kematian remaja tersebut disebabkan oleh jangkitan paru-paru dan menghidapi penyakit jantung sejak kecil lagi yang semakin penat. Ibunya juga telah mengesahkan bahawa remaja tersebut tidak pernah mengambil dos vaksin penggalak. Namun rakyat tidak bertanggungjawab telah menyebarkan berita ini dan juga gambar remaja tersebut melalui aplikasi WhatsApp dengan tujuan menakutkan orang awam untuk mengambil dos vaksin penggalak. Isu semasa yang kedua ialah berita palsu di grup WhatsApp yang menyenaraikan tempat-tempat dijangkiti virus COVID-19 dengan tujuan menakutkan orang awam seperti di Bowling IOI City Mall dan Kenis Roger di IOI City Mall. Isu ini telah membimbangkan orang awam dan mengelakkan mereka daripada mengunjungi tempat tersebut yang memberikan impak negatif kepada peniaga-peniaga di sekitar tempat tersebut. Isu semasa yang ketiga ialah pada 30 Mei 2021 telah berlakunya penyebaran berita palsu yang mengandungi poster berkenaan jumlah jangkitan sebanyak 10,290 yang telah tular di sosial media sebelum Ketua Pengarah Kesihatan iaitu Tan Sri Dr. Nur Hisham mengesahkan jumlah kes harian pada jam 2 petang. Walhal pada waktu tersebut hanya 6,999 sahaja kes positif yang direkodkan. Perkara ini telah menimbulkan kegusaran dalam kalangan masyarakat untuk semakin takut berhadapan dengan wabak COVID-19.
Isu semasa yang keempat ialah akibat daripada penyebaran berita palsu itu pada April 2021, seorang suri rumah telah didenda sebanyak RM5,000 oleh Mahkamah Syariah di Kangan kerana atas tuduhan menyebarkan berita palsu berkaitan jangkitan COVID-19 dan beliau dihukum penjara selama 5 bulan sekiranya gagal membayar denda tersebut. Perkara ini telah membuka masyarakat untuk tidak menyebarkan berita palsu sewenang-wenangnya. Isu semasa yang terakhir ialah berkenaan tentang kematian seseorang. Baru-baru ini telah digemparkan dengan berita kematian bekas Perdana Menteri Malaysia yang kelima iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi yang tersebar di media sosial Facebook yang bernama Muhammad Hasni Izwan dan Saiful Zaman Mahmud. Berita palsu tersebut telah menggemparkan satu Malaysia dan tindakan undang-undang telah diambil oleh pihak kuasa berkenaan isu tersebut. Perkara ini seyogyanya tidak berlaku kerana telah mendatangkan tanda tanya kepada rakyat Malaysia dan juga memberikan kesan kepada mereka yang masih hidup tetapi telah dikatakan telah meninggal dunia. Mari kita berceritakan sikit tentang sebuah filem. Special Correspondence merupakan sebuah filem yang berkisahkan tentang dua rakan sekerja iaitu Frank Bonneville dan juga Ian Finch yang bekerja sebagai wartawan berita radio dan juga juru teknik bunyi. Cerita ini bermula di mana Frank menyamar menjadi seorang polis supaya dapat menceroboh masuk ke tempat jenayah untuk menjadi wartawan pertama yang melaporkan berita itu. Tidak lama selepas itu, dia ditemui oleh seorang polis sebenar dan dihalau keluar daripada premis itu. Setelah dihalau keluar, dia terus pergi melaporkan berita itu dan berjaya menarik minat dan pendengar baru. Walaupun dia berjaya menarik hati pendengar, dia telah diberi amaran oleh bosnya kerana telah melanggar beberapa peraturan dan diberi amaran ataupun dia akan dipecat daripada kerjanya. Tiba-tiba pemberontakan berlaku di Ecuador dan Frank dan Ian dihantar ke sana untuk membuat liputan. Tetapi Ian yang dikenali sebagai seorang yang cuai dengan tidak sengajanya membuang tiket penerbangan, pasport dan juga wang mereka yang bolehkan mereka pergi ke Ecuador. Jadinya sekarang mereka terpaksa berpura-pura seakan mereka berada di Ecuador. Mereka bersembunyi di sebuah kafe yang berseberangan dengan tempat kerja mereka. Dengan kebolehan Ian dan Frank, mereka mula memasukkan cerita tentang revolusi yang berlaku di Ecuador. Pada awalnya, mereka hanya melaporkan cerita biasa untuk memenuhi kriteria kerja mereka. Tetapi lama-kelamaan, mereka ingin cerita itu menjadi lebih besar. Jadinya mereka mencipta seorang yang bernama Emilio Santiago Alvarez yang dikatakan berkait rapat dengan perang yang berlaku di Ecuador. Walaupun nama itu palsu, tetapi kerajaan Amerika Syarikat takut yang mereka akan menjadi sasaran kerajaan Ecuador dan menggesa mereka untuk melaporkan diri ke kedutaan Amerika Syarikat. Kerana takut tertangkap dengan penipuan mereka sendiri, mereka membuat keputusan untuk memusnahkan SIM card supaya tidak dapat dikesan dan dicari. Apabila mereka tidak dapat dihubungi, ini membawa kerisauan kepada kerajaan dan juga rakan sekerja mereka. Untuk membuat penipuan ini lebih dipercayai, mereka buat seakan mereka diculik dan perlukan wang pampasan. Tabung mengumpul wang pampasan telah dibuat untuk mereka supaya mereka dapat pulang dengan selamat. Dengan adanya wang itu, mereka mengambil keputusan untuk mencuri sedikit wang itu supaya mereka dapat pergi ke Ecuador dengan sebenar dan dapat menyelesaikan penipuan mereka ini. Setelah mendapat wang itu, mereka mulakan perjalanan mereka masuk ke Ecuador. Setelah masuk ke Ecuador, mereka mulakan perjalanan mereka masuk ke kedutaan Amerika Syarikat. Tetapi dalam perjalanan mereka menarik minat beberapa Samsung Ecuador kerana membawa wang tunai yang sangat banyak. Dan mereka dicolek oleh Samsung tersebut dan dimasukkan ke dalam penjara. Angkat tangan. Apabila dicolek, mereka tak ada bantuan dan terpaksa menggunakan kepandaian mereka untuk keluar daripada penjara itu. Tolong! 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 Bisinglah. Akhirnya mereka berjaya melarikan diri dan pergi ke kedutaan Amerika Syarikat untuk dibawa pulang semula. Elemen pertama yang terdapat dalam filem ini ialah mengelakkan diri daripada kesalahan sendiri. Ini dapat dilihat apabila Frank dan Ian saja mengelakkan diri daripada masalah dengan membuat cerita dan membuat berita palsu apabila mereka mendapati mereka telah membuat kesalahan. Penyebaran berita palsu juga bukan sahaja memberi impak pada kita, malahan juga kepada orang sekeliling kita dan juga masyarakat. Walaupun diberi peluang untuk berkata benar, mereka membuat pilihan untuk tidak menerima kritikan langsung dan menyembunyi segala kesilapan mereka. Elemen kedua ialah penipuan kecil yang lama-lama jadi besar. Pada awalnya, mereka hanya ingin menipu lokasi mereka seakan-akan mereka berada di Ecuador. Tapi lama-kelamaan, mereka ingin menipu tentang cerita mereka. Mereka ingin cerita itu menjadi lebih besar dan lebih menakjubkan. Penipuan mereka telah buat rakan sekerja mereka menjadi takut dan risau sekiranya mereka tidak pulang dengan selamat.
Ini membawa implikasi kepada negara Ecuador dan juga Amerika Syarikat. Sekiranya seorang rakyat Amerika Syarikat dibunuh di tanah Ecuador, ini akan membuat rusuhan dan perang antara negara Ecuador dan juga negara Amerika Syarikat. Ini akan mengacau daripada segi ekonomi, ketenteraman negara dan juga kepada masyarakat Ecuador dan juga Amerika Syarikat. Saksikan trailer untuk filem Special Correspondence. In addition to the gunfire and indiscriminate attacks, the threat of chemical war looms over the city, leaving the locals, the innocent victims in this bloody infighting, to wonder what has happened to the world they once knew. This is Frank Bonneville, live from Ecuador. I think we're so much better off here in New York than Ecuador. We've got wine, snacks, not being shot at. You're a journalist at a local radio station. It'd be something big in entertainment by now. I'm chief sound engineer. Ugh, you two make a good team. You need to grow a pair Of breasts. balls. Oh, sorry. It's because you said pair. Because I say pair of breasts, but I don't say pair of balls. I just say balls. We're meant to go to Ecuador. We got as far as an apartment in New York, across the road from the radio station. Live from Ecuador, Frank Bonneville has an exclusive. The desert sand has brought the city to a standstill. Sky has changed color. The sun has all but disappeared. I think we need more information, because I'm pretty sure sand isn't a big problem in Ecuador. What I'm hearing from my sources is that the two correspondents have gone missing. They're in serious danger. Everyone's looking for us, which means we have to go to Ecuador for real. Why do we have to go to Ecuador? It's that or we go to jail. Are they bulletproof vests? Yeah, they are. Why is they... Have you got bulletproof pants? Otherwise, what's the point? Let's go. We're not going. We're going. We're not going. I'd like to appeal to the generosity of the American public. If each of you just give $1 for our heroes, What are you doing? the U.S. government won't send. I'm sending her $1 What for? for the heroes. Great idea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran berita palsu dalam kalangan masyarakat pada masa kini sangat membimbangkan. Tidak kira disebarkan dari mulut ke mulut atau melalui laman media sosial, faktor peribadi menjadi punca penyebaran berita palsu dalam kalangan masyarakat kita sendiri. Berita palsu ini sering dijadikan sebagai alat untuk kepentingan diri sendiri. Banyak yang kita lihat di dalam media sosial di mana berita palsu yang disebarkan menyebabkan kehidupan seseorang itu berubah sekelip mata, terutamanya yang melibatkan perniagaan. Melalui berita yang terpapar di skrin, di mana berita palsu telah menjejaskan pendapatan restoran nasi kandar, ada juga pengguna media sosial memaparkan gambar ketua pengarah kesihatan supaya masyarakat sekeliling mempercayai bahawa maklumat itu dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Walau bagaimanapun, perkara itu telah disahkan palsu oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Seterusnya, merasakan diri lebih baik daripada orang lain atau erti kata lain, dialah yang mengetahui semua perkara tanpa soal sedik menyebabkan penyebaran berita palsu juga turut berlaku. Penularan berita palsu sangat mudah selari dengan kemajuan digitalisasi pada zaman kini. Kesannya telah menyebabkan kekeliruan kepada orang ramai dalam menentukan kesahihan sebarang maklumat. Sikap ingin menjadi orang pertama dalam menyebarkan sesuatu berita juga disebabkan ingin mendapatkan perhatian daripada orang ramai. Individu ini menganggap bahawa pengguna media sosial terutamanya akan tertarik untuk membaca artikel palsu yang dimanainya dan menjadi tumpuan pengguna media sosial. Tanpa sebarang unsur periksa, pengguna yang lain juga akan berkongsi dengan rakan-rakan maupun ahli keluarga tentang berita palsu tersebut. Penyebaran berita palsu ini juga berlaku disebabkan kurangnya kesedaran sivik dalam diri individu. Pembentukan masyarakat yang bertanggungjawab ini juga bertitik tolak daripada sikap individu. Sikap individu perlulah diterapkan dari kecil supaya menjadi masyarakat yang mempunyai sivik dan bertanggungjawab pada masa hadapan. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rempungnya. Lebih-lebih lagi, pada masa kini, kanak-kanak juga sudah mempunyai media sosial sendiri dan kemungkinan lebih hebat daripada mereka yang sudah dewasa. Setiap yang berlaku akan ada kesannya. Kesan penyebaran berita palsu dalam kalangan individu terhadap masyarakat ialah merosakkan punca pendapatan seseorang. Penyebaran berita palsu mengakibatkan periuk nasib seseorang terjejas.
Seperti yang tular baru-baru ini tentang penyebaran berita palsu yang mengatakan produk sejuk buku iaitu Frozen tidak halal. Ada individu yang mengatakan bahawa cincin sotong diperbuat daripada tubuh khinzir, tetapi tidak. Hal ini juga telah disahkan oleh Shandong Halal Certification Service Sdn Bhd (SHC) yang dilantik oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) sebagai badan pensijilan halal asing di China yang mengatakan bahawa cincin sotong itu adalah halal untuk dimakan. Individu yang bertindak untuk menyebarkan berita palsu akan disisihkan oleh masyarakat sekeliling. Hal ini demikian kerana apabila seseorang itu gemar menyebarkan berita palsu, individu akan dipandang serong dan masyarakat sekeliling akan berasa takut untuk bergaul dengan individu tersebut kerana takut menjadi mangsa penyebaran berita palsu. Penyebaran maklumat yang salah dan palsu akan meninggalkan impak yang negatif kepada minda masyarakat yang akhirnya mencetuskan kemarahan dan pergaduhan. Seterusnya, kesan penyebaran berita palsu dalam kalangan masyarakat terhadap individu ialah menjatuhkan maruah diri dan nama baik diri akan tercemar disebabkan kelakuan orang lain. Hal ini demikian kerana sekiranya masyarakat sekeliling memandang serong kerana berita palsu yang disampaikan menyebabkan nama baik seseorang itu tercemar. Kesan daripada perkara ini, individu itu akan kurang berkeyakinan untuk bergaul di khalayak ramai dan berasa trauma dengan stigma masyarakat tentang dirinya. Penyebaran maklumat atau berita boleh dikenakan hukuman jika maklumat atau berita dikategorikan sebagai fitnah sivil di bawah Akta 1957 di mana merendahkan diri seseorang di masyarakat umum atau menyebabkan seseorang itu dicemooh, dibenci maupun dikeji. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Nur Aini Izzati dalam membincangkan pengaruh dan kesan penyebaran berita palsu dalam kalangan masyarakat. Penyebaran berita palsu dalam kalangan masyarakat kita boleh diumpamakan seperti wabak tanpa vaksin kerana ianya sukar untuk dibendung dan telah menjadi barah dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Persoalannya, apakah pengaruh yang mendorong berlakunya penyebaran berita palsu ini? Pengaruh yang pertama adalah disebabkan oleh sikap masyarakat kita yang terlalu memburu gelaran wartawan rakyat di Jabatan Netizen Negara serta tabiat penyebar berita terawal iaitu breaking news syndrome. Mengapa sikap ini boleh berlaku ya? Berlakunya rebutan gelaran wartawan rakyat ini kerana masyarakat kita terlalu berlumba-lumba dalam meraih populariti, gelaran viral serta trending dalam media sosial masing-masing. Di samping itu, mereka juga ingin menjadi orang pertama dalam menyebarkan berita dan ingin menjadi pakar dalam semua isu dan bidang sehingga sanggup menyebarkan berita yang tidak sahih. Di samping itu, mereka juga terlalu taksub dalam menjadikan teknologi sebagai raja dalam memanipulasi sesuatu maklumat sehingga sanggup untuk menggunakan tajuk berita yang sensasi untuk menggalakkan pembacaan dan perkongsian orang ramai dalam talian. Sebagai contoh, di awal fasa virus COVID-19, masyarakat kita terlalu kalut menyebarkan berita palsu berkaitan dengan perintah kawalan pergerakan sebelum pihak kerajaan mengeluarkan kenyataan yang rasmi, sehingga ini menimbulkan panik yang sangat serius dalam kalangan masyarakat kita sehingga menyebabkan mereka serta-merta menyebu ke pasaraya untuk membuat pembelian panic buying. Pengaruh yang seterusnya adalah kelemahan dalam mengaplikasikan konsep tabayun dalam menerima dan menyebarkan sesuatu maklumat. Para hadirin tahu tak apa yang dimaksudkan dengan tabayun ya? Tabayun bermaksud menyemak asas kebenaran sesuatu maklumat terlebih dahulu. Tabayun sangatlah dituntut dalam Islam di mana semua orang perlu memastikan kredibiliti dan kesahihan sumber maklumat sebelum menyebarkan kepada orang ramai. Namun, masyarakat pada hari ini sering mengabaikan konsep tabayun dalam kehidupan seharian mereka di mana sikap malas membaca yang meraja dalam diri masing-masing, kedangkalan ilmu pengetahuan, tergesa-gesa dalam berkongsi sesuatu maklumat sehingga menambah fakta dan terhasilnya persepsi yang salah berdasarkan maklumat yang tidak tepat. Sebagai contoh, masyarakat bertindak menghantar berita yang berunsurkan keagamaan seperti hadis kerana mereka beranggapan sebagai dakwah alam cyber tanpa memeriksa sumber yang sahih sehingga menyebabkan lambakan hadis palsu yang boleh mengelirukan umat Islam pada masa kini. Sikap masyarakat yang mementingkan diri sendiri dalam menjana pendapatan dan mengahut keuntungan juga merupakan salah satu pengaruh penyebaran berita palsu.
Siaran yang mendapat rating atau clickbait yang tertinggi akan mendapat hasil pendapatan yang sangat lumayan dari pihak Google. Hal ini berlaku apabila sesuatu siaran yang mendapat layanan yang banyak dari orang luar akan membolehkan akaun media sosial tersebut menjadi semakin popular dan mendapat pengikut yang ramai kerana masyarakat lebih sukakan berita yang berunsurkan sensasi berbanding dengan ilmiah. Jadi, pihak media sosial ini akan mendapat keuntungan dari segi pengiklanan di mana pihak iklan akan mula menggunakan servis akaun mereka untuk mengiklankan sesuatu produk yang mana kebiasaannya bayaran servis akan bergantung kepada jumlah pengikut di dalam media sosial. Jadi, ini akan sedikit sebanyak mendorong masyarakat kita untuk menjadi semakin giat dalam membuat dan menyebarkan berita palsu lagi demi untuk menjana pendapatan dan mengauk keuntungan tanpa mengeluarkan mana-mana modal. Limpahan penyebaran berita palsu yang tidak terkawal akan memberikan kesan yang sangat negatif kepada masyarakat di Malaysia yang berbilang kaum dan agama, di mana ianya akan memberikan tekanan yang paling dahsyat kepada masyarakat kita dengan menggoncangkan ketenteraman dan keharmonian hidup, yang mana ianya akan menimbulkan perbalahan yang teruk, ketakutan psychological fear iaitu kerisauan yang melampau dalam diri masyarakat yang disebabkan oleh pemikiran yang bersifat prejudis. Sebagai contoh, disebabkan sikap tidak bertanggungjawab sesetengah masyarakat, terutamanya golongan anti-vaksin yang sering menyebarkan mesej berantai dan palsu tentang keberkesanan vaksin dan kandungan vaksin, telah mencetuskan huru-hara yang sangat teruk dan mempengaruhi keputusan rakyat Malaysia dalam pengambilan vaksin, terutamanya bagi golongan yang berumur. Kesan yang seterusnya adalah memutuskan tali persaudaraan, mengugat perpaduan kaum dan menjejaskan keselamatan dalam sesebuah komuniti. Persoalannya, bagaimana kesan ini boleh berlaku dan sejauh mana implikasinya kepada masyarakat kita? Ini berlaku apabila berita yang disampaikan itu cuba memprovokasikan antara kaum, menyentuh sensitiviti, melibatkan perkauman dan keagamaan. Jadi, ini akan menyebabkan sikap hormat menghormati dan nilai persaudaraan semakin terhakis kerana sering diterapkan dengan pemikiran yang negatif kepada sesuatu bangsa. Maka, tidak hairanlah jika muncul perasaan curiga dalam diri masing-masing serta bersikap tidak baik dalam bentuk layanan terhadap bangsa lain yang disebabkan oleh tersebarnya sesuatu berita yang tidak sahih. Jadi, ini akan mencetuskan pergeseran kaum yang dahsyat sehingga boleh menyumbang kepada kegiatan jenayah iaitu bergaduh ataupun membunuh, dan paling kita takuti adalah terjadinya kembali tragedi 13 Mei 1969. Kesan yang terakhir adalah menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat sekeliling terhadap isu semasa. Ini menyebabkan masyarakat kita menjadi semakin sukar untuk membezakan sama ada sesuatu berita tersebut adalah fakta ataupun alta semata-mata, sehingga menyebabkan mereka tercicir dengan isu semasa yang sebenar. Sebagai contoh, penyebaran berita palsu yang berkaitan dengan pengisytiharan cuti umum Malaysia sempena pelantikan Perdana Menteri ke-8 baharu iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengelirukan masyarakat sekeliling tentang kebenarannya, yang mana mereka telah menerima berita ini bulat-bulat sehingga mereka mengabaikan sejauh mana kesahihan, dan ini boleh menjatuhkan reputasi kerja mereka. Setakat ini sahaja pengaruh dan kesan kepada masyarakat. Seterusnya saya serahkan kepada rakan setugas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang kita beralih pula kepada faktor dan kesan penyebaran berita palsu kepada negara. Pada zaman ini, berita amat mudah diperolehi sama ada secara fizikal atau atas talian. Namun, dalam masa yang sama, berita palsu juga lebih mudah tersebar tanpa ada sebarang sekatan atau halangan. Antara faktor seseorang menyebarkan berita palsu adalah untuk menjatuhkan sesebuah negara atau pihak tertentu seperti ahli politik atau sebagainya. Berita palsu yang mungkin mengandungi fitnah terhadap pemerintah negara, organisasi politik atau perkara buruk berkaitan dengan negara akan mencemarkan nama baik sesebuah negara. Di samping itu, penyebaran berita palsu mungkin menjadi asbab negara lain tidak lagi ingin berurusan dengan sesebuah negara tersebut dan menyebabkan hubungan diplomatik antara dua negara mungkin akan renggang kerana imej buruk yang dipaparkan. Selain daripada itu, faktor berlakunya penyebaran berita palsu adalah kerana kurangnya pendedahan tentang akta-akta atau hukuman yang dikenakan terhadap pelaku. Banyak akta yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk kes tersebut. Antaranya, pelaku boleh dikenakan hukuman mengikut Seksyen 505B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia 1998. Seterusnya, saya akan kongsikan tentang kesan-kesan penyebaran berita palsu kepada negara. Antara kesan buruk penyebaran berita palsu kepada negara adalah menjejaskan keutuhan ekonomi negara.
Hal ini boleh dibuktikan dengan kejadian yang berlaku dalam negara kita baru-baru ini, iaitu ketika pandemik coronavirus mula melanda dunia. Situasi rakyat Malaysia ketika itu menjadi sungguh huru-hara dan kecoh dengan penyakit yang baru muncul ketika itu. Ia menjadikan ramai yang mula menyebarkan berita palsu dengan niat untuk menakutkan dan mengganggu ketenteraman orang awam ketika itu. Pihak kerajaan yang bertanggungjawab untuk memimpin negara agar sentiasa tenang dan aman telah mengerah segala tenaga dan usaha untuk menghentikan penyebaran berita palsu ini. Walau bagaimanapun, penyebaran berita palsu ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihentikan, lebih-lebih lagi dengan kewujudan pelbagai dan banyak platform untuk menyebarkan berita palsu ini. Oleh disebabkan itu, kerajaan terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang tinggi untuk mengupah pakar dalam masalah cyber ini. Selain itu, sumber ekonomi negara juga diperlukan untuk perkara lain demi menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya, kesan penyebaran berita palsu terhadap negara ialah keselamatan negara akan terancam. Peperangan yang disebabkan berita palsu adalah sebenarnya pernah terjadi dalam sejarah, iaitu antara Amerika Syarikat dan Iraq yang berlaku pada tahun 2003. Secara ringkasnya, ketika itu telah tersebar satu berita bahawa Iraq menyembunyikan senjata api dalam simpanan mereka. Namun, ternyata berita yang diterima adalah salah kerana tiada sebarang senjata api yang ditemui di Iraq. Namun, perkara tersebut telah menimbulkan ketidakpuashatian dalam kalangan tentera Amerika Syarikat. Kesan daripada kejadian tersebut, seramai lebih 1.5 juta rakyat Iraq telah terkorban dan ramai daripada rakyat mereka telah menjadi pelarian di negara-negara jiran mereka. Negara mereka turut hancur dan banyak bangunan yang runtuh menyebabkan kegawatan ekonomi dan tiada lagi keselamatan bagi penduduk Iraq. Akhir sekali, kesan daripada penyebaran berita palsu ini kepada negara adalah menggugat perpaduan rakyat dan kredibiliti sesebuah negara. Sekali lagi, kesan ini boleh dikaitkan dengan pandemik coronavirus yang telah melanda negara sejak tahun 2019. Pada awal-awal kemunculan penyakit ini di Malaysia, pihak kerajaan dan para pemimpin kita telah memikirkan pelbagai cara dan jalan untuk mengurangkan risiko penularan penyakit ini dalam kalangan rakyat. Antara caranya ialah penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan atau kita panggil PKP. Namun setelah lama tinggal di rumah, ada segelintir masyarakat yang mulai bosan dan menyebabkan mereka naik angin dan mula menyebarkan berita-berita palsu sesuka hati mereka. Antara berita palsu yang pernah diwar-warkan ketika PKP tempoh hari adalah tentang para pemimpin kita yang tidak menjalankan tugas dan amanah mereka dengan baik. Walhal, para pemimpin kita telah melakukan sehabis baik daya mereka untuk menjaga negara. Berita-berita palsu ini disebarkan dengan niat untuk memanipulasi dan mengapi-apikan perasaan serta memecah belahkan rakyat. Berita-berita palsu ini sedikit sebanyak menabur benih kebencian rakyat terhadap para pemimpin, menyebabkan unsur perpaduan dan kesatuan dalam negara kita makin terhakis dari hari ke hari. Selain itu, berita ini semestinya didengari sehingga ke negara jiran kita seperti Indonesia, Thailand atau lain-lain. Hal ini menyebabkan kredibiliti pemimpin kita tergugat dan maruah mereka juga akan dipersoal serta negara lain beranggapan bahawa Malaysia merupakan negara yang bermasalah dan lemah kerana perpaduan dan keharmonian yang sering kita bangga-banggakan mula terhakis. Maka sekian daripada saya, terima kasih. Seterusnya, kita beralih kepada pengaruh penyebaran berita palsu yang seterusnya dari segi kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi atau dikenali sebagai ICT. Penyebaran berita palsu berkembang seiring dengan kemajuan ICT. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp dan seumpamanya telah menjadi medium kepada masyarakat untuk menyebarkan atau memperolehi berita palsu. Dalam era maklumat di hujung jari ini, berita palsu dapat disebarkan ke rangkaian lain dengan mudah dan pantas hanya dengan melalui butang share, retweet, like, repost, print screen dan sebagainya selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Seterusnya, kemajuan ICT juga telah mewujudkan budaya ketagihan internet dalam kalangan masyarakat. Masyarakat ketagihan internet ini sering menggunakan internet untuk mengisi masa lapang dan juga untuk mencari keseronokan. Oleh itu, apabila mereka bersosial di internet, mereka akan mewujudkan elemen-elemen bersifat sensasi dan panas untuk meraih perhatian pelayan lain dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan diri. Akhir sekali, kemajuan teknologi juga telah mewujudkan teknologi deepfake atau dikenali sebagai pemalsuan wajah.
Deepfake merupakan satu kaedah menggantikan rupa atau wajah seseorang dalam media audiovisual sedia ada dengan rupa orang lain menggunakan rangkaian neural buatan. Individu yang tidak bertanggungjawab akan menggunakan kemudahan ini untuk menyebarkan berita palsu mengenai orang lain untuk mencetuskan kontroversi atau memalukan pihak lain. Sebagai contoh, pada tahun 2017, BBC.com melaporkan wajah Obama telah dimanipulasi menggunakan teknologi deepfake untuk menghasilkan satu ucapan kontroversi. Jadi, apakah kesan penyebaran berita palsu melalui kemajuan teknologi dan maklumat atau ICT ini? Yang pertama, menjejaskan nama baik dan reputasi seseorang. Individu yang menggunakan media sosial dan teknologi deepfake untuk menyebarkan maklumat palsu mengenai individu lain akan memberi kesan terhadap individu tersebut, seperti isu kontroversi berkaitan dengan artis tempatan maupun artis terkemuka yang tidak sahih. Perkara ini bukan hanya akan menjejaskan nama baik dan reputasi mereka, bahkan menjejaskan kredibiliti dan kerjaya mereka. Hal ini juga akan menyebabkan mereka kehilangan tawaran kerja. Seterusnya, kesan penyebaran berita palsu melalui kemajuan ICT ini juga akan menyumbang kepada keruntuhan moral dan akhlak dalam kalangan masyarakat. Penyebaran berita palsu berkaitan isu-isu sensitif seperti isu perkauman ini akan mewujudkan perselisihan faham antara kaum lalu membawa kepada pergaduhan cyber. Mereka akan saling membuat pernyataan provokatif mengenai kaum lain untuk menimbulkan ketegangan demi mempertahankan kaum masing-masing. Masalah ini akan menyebabkan keharmonian masyarakat Malaysia yang hidup berbilang kaum untuk goyah. Akhir sekali, penyebaran berita palsu juga akan memberi impak kepada peniaga-peniaga atau pengusaha-pengusaha kecil. Perkara ini terjadi apabila terdapat pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab menyebarkan berita palsu atau tidak sahih itu. Seperti baru-baru ini terdapat satu kejadian di mana terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan berita palsu mengenai penutupan pasar malam di daerah Kinta sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Perkara ini telah mendatangkan kerugian kepada peniaga-peniaga di pasar malam itu oleh kerana modal yang dikeluarkan untuk membeli barang tidak dapat diperolehi semula oleh kerana hasil jualan yang tidak memberansangkan akibat tidak ramai pengunjung yang hadir. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Konklusinya, terdapat pelbagai faktor yang mendorong kepada penyebaran berita palsu ini dan daripada faktor tersebut telah memberikan impak negatif kepada individu, masyarakat, politik dan juga negara itu. Oleh itu, sama-sama kita hentikan penyebaran berita palsu.